Sud Ilmu Fiqih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, muka surat 35. Yang lepas 34, pembatal tayammum. Pertama sudah, yang kedua pun sudah. Tapi yang huraian tu belum Jadi tentang lepas atau gugur fardu orang yang sembahyang bertayamum kerana tiada air, ada huraian. Jadi yang pertama, pembatal tayamum segala perkara yang membatalkan wuduk, kita dah ulang kaji. Kemudian yang kedua, mengetahui ada air. Walaupun tengah sembahyang ada orang beritahu ada air, maka batallah tayamumnya, maka batallah sembahyangnya, kenalah berwuduk. Baik, tentang lepas atau gugur fardu orang yang sembahyang bertayamum kerana tiada air, ada huraian, iaitu satu, kalau satu orang dia sembahyang dengan sebab tak ada air, maka gugur tak fardu sembahyang, maknanya wajib qada ke tidak? Maksudnya alif ataupun satu, jika berlaku demikian itu di tempat yang biasanya memang tidak ada air di situ, gugurlah fardunya. Biasa tempat tu memang tak ada air, contoh Selangor, ni contoh je minta maaf lah siapa ada orang Selangor sini. Rasa tak ada rasa yang mendengar YouTube mungkin ada Ustaz. Minta maaf lah siapa yang pendengar Selangor. Ni contoh lah, fakta kan. Tapi biasa air tangki ada, ataupun air apa nama dipanggil, air apa kalau lori datang bagi tu, catuan dia catu air kan. Ada jugalah. Ni memang tak ada catu, memang selalu tak ada air, gugurlah fardunya, yang ini tidak dituntut mengulangi sembahyang lagi. Dia bertayamum lah. Yang kedua, di tempat itu terkadang-kadang ada air dan terkadang-kadang tiada air. Macam cerita Piramli pula, kadang-kadang satu, banyak. Dua, kadang-kadang. Tiga, jarang-jarang. Sama lah tu, kadang-kadang jarang-jarang. Apa dia? Kahwin. Kahwin. Satu banyak, kahwin satu banyak. Kahwin dua jarang-jarang. Tiga, kadang-kadang. Empat, lompat-lompat. Lompat-lompat pula lompat gembira ke lompat sama jarang-jarang, maksud dia tak tahulah. Baik. Lompat kena kejar bini pun dia juga agaknya. Baik, sambung Jadi tempat yang kedua ni kadang-kadang ada air, kadang-kadang tak ada air. Sama banyak, lebih kurang lah antara ada dengan tiada. Gugur juga fardunya, yang ini tidak dituntut mengulangi sembahyang itu. Mungkin yang Selangor ni yang kot, yang kedua ni kadang ada, kadang tak ada. Kalau yang selalu tak ada, mungkin padang pasir ke. Baik, yang ketiga, jika sembahyang itu di tempat yang biasanya ada air, tiba-tiba masa ia berada di situ tidak ada air, ia pun bertayamum dan sembahyang, maka tiada gugur fardunya, yang ini dituntut ia mengulangi sembahyang itu apabila ada air. Kenapa? Kerana sembahyang itu meraihkan atau menghormatkan waktu sahaja. Mafhum ataupun erti daripada Bujairimi Baijuri, juzuk 1 muka surat 99. Jadi kalau ini contoh itulah Johor lah. Ini umum lah. Ada juga kat dalam Johor, mungkin dalam hutan ke, ataupun ada kawasan yang tak ada air ke Johor. Ini contoh umum. Biasanya kalau negeri Johor ni, Syarikat Air Johor sediakan mana-mana taman perumahan tu adalah, kecuali kalau setinggan ke apa ke kan. Biasanya ada. Jadi tiba-tiba tak ada pula air, tak apalah masalah kan, sama ada macam-macam lah, tak tahulah apanya kan. Tukar pipe ke, tapi kalau tukar pipe sekejap aja. Biasa apa, tak tahulah apa contohnya kan, tak ada air, maka tayamum, kemudian wajib qada balik. Baik. Jadi doalah mudah-mudahan kita tak kenalah perkara macam ni. Bukan senang, susah. Nak wuduk
nak mandi hadas susah. Boleh tu boleh tapi susah. Mandi satu hari 2 kali aja pun cuaca panas macam ni kan kadang tak selesa badan. Mau mandi banyak kali, 3 kali ke kan. Baik. Yang ke seterusnya, tayamum kerana sakit. Tadi kerana tak ada air. Yang ini kerana sakit. Orang yang sakit badan. 21 keterangan dia. Orang yang sakit tiada boleh kena air menurut kata doktor, atau dia sendiri tahu ilmu kedoktoran. Jika kena air nescaya mudarat badannya atau anggotanya. Haram atasnya menggunakan air. Haram. Bahkan wajib ia bertayamum. Ibarat macam merosakkan badan lah. Awak dah tahu, awak guna juga. Tak apa ni, saya apa nama ni, orang kata Jos ni apa, Jos ni kalau masa keluar 3 hari 40 hari, Jos ni semangatnya kuat. Jos yang pernah keluar 3 hari 40 hari tahulah Jos. Ini Karkun Jos. Ya tak? Ustaz, saya Karkun sejuk, bukan Karkun sejuk lagi. Karkun dah beku dah terus dah ni, tak cair-cair dah ni. Kenapa? Adalah sebab gitu kan. Panjang cerita ni. Kenapa Ustaz tak dapat ni, apa nama ni, kahwin dengan anak Karkun juga? Itu pun mungkin juga tapi tidak. Mungkin tu ada tapi tidak. Kalau tengok apa nama ni, kemungkinan tu luarannya mungkin, ya tak? Saya duduk laki berdana kemarin mah panjang tu almarhum dah. Siapa nama ni, Pak Jalil, panggil Pak Jalil. Anak dia lawa. Cantik. Ternampak, Ustaz tengok ternampak. Kan kat surau dia, rumah dia dekat surau. Kadang nak apa tu nama, tulis waktu solat tu kan dulu tak ada ni, tak ada. Tulis kat papan putih. Waktu solat kan asyik tukar je kan. Saya tukang nukar kan. Ni tengok jadual Jabatan Agama tu tulis. Sebelah cermin rumah dia, jemur baju, ternampak pula, cantik pula tu. Kan. Baik. Habis ceritanya, pendekkan cerita, akhirnya kahwinlah dengan orang lain. Karkun juga yang dah kaya. Saya belajar lagi, budak lagi kan. Adakah sebab tu? Tidak. Nampak luaran macam tu? Tidak. Hati saya tak ada pun sebab tu. Ustaz pecah hati sebab tak dapat kahwin anak Karkun cantik. Tidak. Lain, sebabnya lain. Baik, sambung. Mana tadi tayamum. Jadi orang yang sakit, dia tahu tak boleh kena air, kalau dia guna juga haram lah. Bahkan wajib ia bertayamum. Sekiranya ia ada hadas besar dan hendak sembahyang, kenalah buat 2 kali tayamum. 1 untuk mandi hadas, mandi wajib, dan 1 untuk ganti wuduk. 2 kali. Yang demikian sahlah sembahyangnya, tiada kena qada. Saya berturut-turut ya. Maknanya ambil tayamum kali pertama, apa nama ni, untuk mengharuskan, sama niatnya sama, mengharuskan sembahyang. Tapi yang pertama tu ganti wuduk, ganti mandi hadas, tak kira mana-mana. Tapi dua-dua tu, salah satunya untuk ganti wuduk, satu lagi ganti mandi hadas. Niatnya sama untuk mengharuskan sembahyang. Jangan niat saja aku bertayamum kerana mengganti wuduk. Macam kitab mana pula ngajar. Tak ada. Sebab kalau andai katalah kita kena, semak balik kitab. Pandai-pandai niat saja aku tayamum kerana ganti mandi hadas, tak sah. Niatnya sama. Baik. Sakit anggota, habis bab tu. Itu dia sakit kerana tak boleh kena air. Jadi walaupun ada air, dia tak wajib qada sembahyangnya. Dia saya boleh. Ni kalau macam mana lebih utama antara dua perkara. Kita utamakan masa waktu tapi air tak ada. Tapi kita tahu misalnya ada perkara air akan ada sekian jam kan. Dengan makluman tu maknanya air tu dekat hujung waktu. Ya, faham. Jadi mana yang utama? Kalau pertanyaan haji, mana lebih utama, mana lebih afdal, maka dia berkaitan juga dengan waktu afdal sembahyang.
Jadi kalau waktu afdal sembahyang tu pada awal waktu. Jadi kalau apa nama ni, awal waktu air tak ada, tapi kita nak kejarkan yang afdal, maka yang apa nama ni, pengumuman ada air tu memang diumumkan lah, memang confirm ada lah. Tapi itu dia cakap lah, mana tahu sampai masa tak ada pun tak tahu juga kan. Jadi dekat situ kalau tengok balik sini, satu masuk waktu sembahyang, kemudian mencari air lebih dahulu di tempat ia berada dari kawan-kawannya dan keliling tempat itu. Dia kena carilah. Ni sekarang ni dia tak perlu cari pengumuman tu. SAJ kata ni pukul asar pukul 4 lebih, 45 minit, 43 minit, 48 minit. Ni pukul 3.55 insya-Allah ada air. Contohlah pengumuman dia kan. Contoh hujung-hujung betul dia bagi SAJ ni katalah 3.45 lah, sempat sikit kalau nak berjemaah tu kan, ambil air kan, 3.45 hujung lah. Jadi itu dia punya pengumuman. Tapi pengumuman dia tu kita tak boleh masuk dalam hukum. Sebab apa? Yang masuk dalam hukum cari air. Air memang tak ada, cari pun memang tak guna, memang tak ada air. Contoh kecuali ada kat tangki lah. Ni tangki pun tak ada, satu kampung memang tak pakai tangki. Tak kenapa. Kan, contohlah. Jadi kalau kes yang Haji sebutkan tadi, maka dicari air memang tak ada, pengumuman tak boleh kita masuk dalam hukum ni, pasal benda tu tak confirm lagi, tak pasti. Jadi afdal dia bertayamum, kemudian sembahyang awal waktu. Lebih kurang macam itulah jawapan. Itu kalau afdal lah. Kalau nak tunggu, ini tak cerita afdal. Kalau dia nak tunggu, ni saya kata 3.45 ada, tunggulah 3.45, 3.50 tak ada lagi, 3.55 tak ada lagi. Ni 3.55 ni 4 tak apa, asal pukul 4 8 minit sempat ni, sempat kalau kita bertayamum. Yalah, pukul 4 tak ada air kan. Telefon SJ, minta maaf lah, minta maaf, tak ada lah, tak sempat kan. Tak, kalau tu bertayamum lah. Tapi itu dah bukan afdal lah, pasal dah ujung waktu. Tapi sah tak? Sah sembahyang. Tak? Ada orang mempertikaikan sembahyang akhir waktu ni apa nama ni, berdosa. Pasal apa? Melewat-lewatkan sembahyang. Pasal ada hadis, siapa melewat-lewatkan sembahyang, maka apa nama ni, dosa. Macam mana ayat ni kan? Dengan semak balik kitab Fadailul A'mal tu. Dalam kitab Fadilat Solat tu ada hadis, barang siapa melewat-lewatkan sembahyang termasuk dalam dosa. Macam tu lah hadisnya, tak ingat. Siapa yang rajin baca boleh semak balik nanti. Ada sini kitab. Tak ada Dr. Samad tak bagi masuk sini kitab ni. Baik. Jadi hadis tersebut betul, hadis tu betul, tapi syarahnya apa? Yang kitab Fadilat Amal tu tak diterangkan. Itu sebab kena rujuk hadis, wajib rujuk syarah hadis. Jadi dalam kitab syarah hadis, contohnya kitab Syarah Bahrul Madhi, melewat-lewatkan sembahyang yang berdosa itu kalau dia melewat-lewatkan sampai habis waktu, barulah berdosa. Kalau dia lewat-lewatkan tapi masih dalam waktu dan dia sempat sembahyang, tak berdosa. Disokong dengan hadis yang lain, sembahyang awal waktu keredaan Allah, sembahyang akhir waktu keampunan Allah. Bukan keampunan Allah tu maknanya dia berdosa, tidak. Kalau hadis tu berbunyi sembahyang akhir waktu keampunan Allah, kalau itu maknanya berdosa, nescaya mesti diselitkan sekali wajib bertaubat, baru dapat keampunan. Sebab itu dosa besar meninggalkan sembahyang. Tak terhapus melainkan dengan taubat. Tapi tak disebutkan tentang taubat. Maknanya keampunan Allah tu bukanlah maknanya berdosa, tidak. Ini kerja ulama lah, bukan kerja kita. Kita baca syarah hadis. Jadi sembahyang akhir waktu tidaklah berdosa, selagi mana masih dalam waktu. Boleh Ustaz orang kalau tahu daripada dulu saya sembahyang lambat, jangan pula macam tu. Itu salah mengsalah ertikan maknanya. Kadang-kadang ada hal
biasa doktor lah. Contoh doktor. Maaf lah kan. Yang kita nampak biasa doktor. Pembedahan bukan kata ujung waktu. Memang habis waktu. Ya tak? Pembedahan bukan sekejap. Tengok pembedahan lah. Kalau bedah kepala, kepala boleh bedah? Ada lah. Bedah kepala ada. Apa satu badan semua bedah? Apa yang tak boleh dibedah? Macam mana Ustaz bedah? Mungkin gergaji lah. Adalah mesin kan. Wah, gergaji tu karat pula tu. Itu mati terus. Adalah gergaji dia. Tapi maknanya lama. Kadang makan 24 jam atau lebih. Ya tak? Mana Ustaz tahu? Ustaz doktor ke? Tidak. Saya tengok cerita-cerita doktor tu kan. Ataupun berita-berita doktor ke apa kan. Pembedahan apa semua kan makan jam. Jadi itu lagilah. Itu memang kerja dia menyelamatkan nyawa. Jadi kalau kes macam doktor ni pembedahan, maka kalau dia berhenti untuk sembahyang boleh. Tapi dia berhenti siap sembahyang, nyawa orang tu pun siap melayang. Maknanya tak boleh lah. Dia tak boleh tinggalkan. Dia kena habiskan pembedahan tu. Maka tak kala tu menyelamatkan nyawa lebih utama. Kenapa? Nyawa sembahyang boleh dikodok, nyawa tak boleh kodok. Itu hukum fikih dia. Hukum fikih macam tu. Nak kalau jamak, kalau sempat waktu jamak boleh jamak. Ni cerita 24 jam. Macam sembahyang subuh, zuhur asar boleh jamak lah. Kalau sempat habis, ikut waktu pembedahan lah. Kan? Andai katalah 24 jam. Kan bedahnya tak tahu bedah apa, bedah atas sampai bawah semua bedah semua agaknya lah. Maka dia dibenarkan. Dosa tak dosa pasal apa? Dia meninggalkan sembahyang pasal menyelamatkan nyawa. Kemudian nanti dia sembahyang lah. Sembahyang. Kenapa kodok tapi tak berdosa pasal apa? Kodok dua waktu, dah habis waktu. Kodok lah. Tapi tak berdosa. Kalau macam tu saya nak jadi doktor lah. Jadi doktor jangan, tapi niatnya jangan sebab nak tinggalkan sembahyang. Lain pula niatnya. Baik, sambung panjang. Jadi mudah-mudahan itu je lah dapat menjawab soalannya. Maknanya dari segi afdal kita ambil waktu sembahyang lah. Kalau dari segi sah, ujung waktu pun sah. Baik. Sambung Sakit anggota. Orang yang anggotanya sahaja sakit, tidak boleh kena air. Bukan satu badan. Yang tadi cerita orang sakit badan tu memang satu badan, tak boleh kena air. Yang ini anggota tertentu je. Macam pengalaman saya, aksiden lah. Patah tangan sekali, patah kaki sekali, patah hati, banyak kali. Patah hati. Ustaz patah hati ke ustaz patahkan hati orang? Entahlah. Satu kisah lama. Baik, sambung. Orang yang anggotanya sahaja sakit, tidak boleh kena air. Ni kalau XX dengar ni, minta maaf lah ya. Tidak boleh kena air. Sekiranya ada hadas besar, wajib ia bertayammum, ganti daripada anggota yang tak boleh kena air itu. Lepas itu wajib ia membasuh anggota yang baik, yakni yang tak sakit. Dan boleh basuh dahulu kemudian bertayammum, tak kisah mana dulu. Yang ini tiada disyaratkan tertib pada hadas besar. Kalau ada hadas besar, orang sakit pun ada hadas besar juga. Kalau perempuan haid lah, kalau lelaki ya faham lah, kahwin kan, yang dah kahwin sakit juga ya sakit tangan, yang itu tak sakit. Macam mana kan? Habis macam mana? Pandai-pandai lah, tangan dulu tak tepi. Macam mana kan? Tak payahlah nak ajar-ajar. Baik. Jadi macam mana caranya? Dia bertayammum, kemudian basuh, mandi hadas. Katalah tangan dia ada patah tangan, jadi tangan dia tu tak boleh kena air. Doktor kata kalau kena air nanti lagi lama, lambat baik. Sama ada simen ataupun luka. Jadi tak boleh kena air. Pokoknya tak boleh kena air lah ceritanya. Jadi mandi dulu, kemudian baru tayammum, ganti tangan tu. Nak tayammum macam mana ustaz? Bahagian tangan yang kena. Yang patah tu kan bahagian tangan, nak tayammum anggotanya tangan. Jadi dia punya tayammum tu muka dengan tangan sebelah. Sah tak tayammum dia? Tak sah tu tayammum dia. Sebab apa?
kena bahagian tangan, anggota tayamum tangan. Habis kalau kes macam ni macam mana? Dia punya anggota tu anggota tayamum ada tak? Bawah tu ada. Bawah tu ada nanti kita bahaskan, kita baca. Kemudian bila hendak sembahyang wajib, yang penting sekarang ni kita kalau yang tak kena bahagian apa nama tayamum lah, katalah kaki kaki, maka yang lain tu basuh mandi hadas, yang kaki tu jangan kena air, tayamum. Muka dengan apa nama ni tangan, anggota tayamum. Kalau pada saya tayamum dulu, pasal apa? Kena abuk tanah tu kan. Kemudian kita mandi. Kalau nak mandi dulu baru tu kena keringkan dululah, tak ni melekat. Kalau basah boleh tak? Mesti tak syarat kering? Tidak, boleh juga tapi berlumur macam itulah kan. Habuk tanah. Kemudian bila hendak sembahyang wajib basuh anggota wuduk yang baik dahulu, lepas itu bertayamum ikut tertib anggota wuduk. Tetapi tidak wajib tertib antara basuh dengan tayamum pada satu anggota. Umpama sakit pada tangan kiri, wajib basuh muka dahulu, lepas itu boleh pilih basuh tangan kanan dan tayamum. Lepas tangan kanan tu ditayamum, ganti dengan tangan kiri, atau tayamum dahulu, ditayamum dulu kemudian basuh tangan kanan. Kerana kedua-dua tangan itu seperti anggota yang satu. Demikianlah dikiaskan pada kaki. Ni dia buat contoh tangan kiri. Tu kena anggota tayamum. Nanti macam mana bawah tu Baik. Sahibul jabirah. Orang yang luka dan ditampalnya dengan ubat seperti koyok atau simen yang tak boleh ditanggalkan. Orang yang keadaan semacam ini dinamakan sahibul jabirah. Jika ia hendak sembahyang, kenalah bertayamum dan basuh anggota yang baik, kemudian sapu dengan air atas tampal itu. Tayamum, kemudian basuh anggota yang baik, kemudian sapu dengan air atas tampal. Baik. Ni pun dia tak sebut lagi, nanti bawah. Hukum sembahyangnya ada huraian. Baik, 1 ataupun alif. Jika tampal itu pada anggota tayamum, muka dan tangan. Tampal tu makna dah tak boleh kena air lah, ataupun dilalukan air tak sampailah air. Sama, kesnya tu sama. Yang penting sama ada air tak sampai ataupun tak boleh kena air. Jadi kena muka dan tangan, kena anggota tayamum. Wajib qada bila sudah sembuh. Sama ada diletak tampal itu dalam masa suci atau dalam masa berhadas. Maknanya kalau dia punya luka tadi, kalau yang luka kena bahagian muka ataupun tangan, maka apa nama ni, tayamumnya sah tatkala tu. Tapi wajib qada sembahyangnya bila sembuh. 2 kalilah masa sakit sembahyang. Ya, sebulan lah. Saya kalau patah tangan 3 bulan simen. Kalau patah kaki 6 bulan. Tapi tak 6 bulan tak simen, 6 bulan aerial ni aerial ni dia screw tulang yang patah tu. Sebab apa? Sebab apa dia tak simen? Kalau simen ni patah tebu, patah habis. Patah habis apa? Patah tak bercantum lah kan. Patah betul. Kalau patah tebu, dia patahnya tak habis. Maknanya ada sangkut. Saya punya patah tebu tak habis. Dia macam retak lah. Jadi dia pasang aerial, dia screw tulang atas, screw tulang bawah, kan. Kemudian dia tegakkan pakai karbon. Jadi aerial lah depan tu kan. Aerial itu 6 bulan. 6 bulan pasang aerial, kemudian buka 6 bulan bertongkat. Doktor suruh pakai 2 tongkat. Alah kan kaki sebelah je, jangan ngada-ngada. 2 tongkat lah. Saya memang ikut betul. Pasal apa? Dia guna 1 tongkat, dah baik, jalannya sengit. Pasal apa? 6 bulan jalan sengit. Tongkatnya 1 aja. Tongkat 2 jalan tegak. Macam tak pakai tongkat jalannya. Satu lagi, belum 6 bulan jangan lepas tongkat. Itu pun saya pegang. Pasal apa? Ada kes dia kata, kau jangan lama sangat tak pakai pakai tongkat ni.
Kau test lah, kalau rasa-rasa dah kuat tu, dah tak payah, lepas je, jangan ikut cakap doktor cakap. Kenapa sangat? Amboi, dia pula lebih doktor daripada doktor. Apa jadi kawan tu? Pendek sebelah. Tulangnya belum cukup keras, belum cukup bercantum keras, pendek sebelah. Itu kawannya nolong apa? Tak nolong apa-apa. Tulang kau tak kena cakap doktor. Kan kau ke yang suruh cakap jangan ikut cakap doktor? Amboi, senangnya. Kaki siapa ni? Kaki aku tu tak? Saya ikut betul. 2 tongkat. Yang lepas 6 bulan, jangan lepas 6 bulan. Dulik kan. Kau nak kata apa ngada-ngada, biarlah kaki aku. Kalau kaki aku pendek, kau nak ganti kaki kau. Bertuah. Ya tak? Baik, sambung. Jadi kalau kena muka dan tangan, anggota tayamum, dia sahlah dia punya tayamum tak kala tu, tapi kemudian kena qada balik. Pasal apa? Tayamumnya pun tak sempurna. Baik, ataupun yang kedua, jika tampal itu bukan pada anggota tayamum seperti kaki, tetapi diletak masa berhadas, wajib qada juga. Dia bukan muka dengan tangan, tak kena. Jadi dia wuduk muka, tangan, kepala, kaki kanan, kaki kiri yang patah. Jadi dia tayamumnya sah dan tak perlu qada. Tetapi dia letak tu, tampalnya tu masa berhadas. Masa berhadas, dia tak sebut hadas kecil ke besar, maknanya dua-dua, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Ada hadas kecil, masa aksiden, mana orang naik motor ambil semayang ada? Bagus kalau ada, ya tak? Saya sebelum ambil naik motor, saya ambil semayang. Jadi aksiden motor, saya masih dalam keadaan wuduk. Habis nurse tak pegang. Nurse dia pakai tu glove. Oh, bagus. Lagi apa? Semua selamatlah, kira wuduknya tak terkentut, tak terkencing pun tak. Jadi sempat dalam masa pembedahan apa semua tu, tampal tu, wuduk saya tak batal. Alhamdulillah. Dia selamat. Andai kata biasanya lah memang batal, sama ada macam-macam lah, sama ada dia tak, memang tak ambil semayang satu kan, naik motor ambil semayang kan, terkentut, buang yang kecil, nurse pegang, bukan saja-saja pegang lah, nak inject ke apalah kan, saja-saja pegang, sukalah. Tu sebab orang suka hospital kerajaan. Pasal apa? Banyak nurse praktikum, dia muda. Kalau hospital swasta ni dah jawab kata wis tuak ni. Tak mahu ni. Baik, sama-sama sini banyak sangat selingan ni. Baik, jadi kalau letak masa berhadas, dia letak masa tengah berhadas, ada hadas kecil ada besar, wajib qada juga. Macam saya kemarin qada lah puasa. Pasal apa? Kalau dalam keadaan tak berwuduk, masa sebelum kahwin hadas kecil lah, dah kahwin aksiden lagi, hadas besar pun ada. Jadi qada lah. Tayamum juga, tapi kena qada. 2 kali lah sembahyang, masa sakit, masa sihat. Masa isyak azan dulu. Baik, sambung Jadi yang ketiga ataupun jika tampal itu bukan pada anggota tayamum, bukan muka, bukan tangan, dia letak dalam masa suci, dia ada air sembahyang, dia suci daripada hadas besar, daripada hadas, tetapi ada najis di tempatnya. Contoh najis darah, contoh najis lah, takkan tak pasal-pasal tai ayam pula kan, darah lah, cerita luka yang tiada dimaafkan, wajib qada juga. Biasa kalau dressing tu awal-awal dia masih ada darah lagi, tu kena selalu dressing tu. Pasal apa? Lambat dressing, kering, semut. Saya pernah lambat dressing, apa pedih-pedih ni, tengok semut, api, sedap dia kata. Wah, ni nanah ni darah sedap dia kata. Kena cepat dressing. Jadi darah najis lah. Baik, ataupun yang keempat, jika tampal itu bukan pada anggota tayamum, bukan muka, bukan tangan, diletak dalam masa suci daripada hadas,
tak ada hadas besar, ada wuduk, dan tidak ada najis yang tiada dimaafkan, tak ada darah kering, tetapi tampal itu besar atau lebar lebih daripada kadar yang dikendaki. Contoh simen yang patah kan sikit aja. Simen kan satu tu pasal apa? Nak kuatkan apa nama ni tulang tu biar dia tumbuh. Simen kan lebih, yang luka sikit je ujung. Itu pun kadang kalau luka lah, kadang tak luka. Kalau tulangnya tak cocok keluar, dia tak luka, luka dalam je lah. Jadi kalau ada luka lain, baru ada darah kan. Jadi dia tutup lebar lebih daripada kadar yang dikendaki. Kadar daripada yang luka tu kan. Macam mana memang apa nama nak baikkan tulang tu, kena macam tu. Makna banyak makan anggota yang baik, wajib qada juga. Jim ataupun yang kelima, jika tampal itu bukan pada anggota tayamum, bukan muka, bukan tangan, diletak masa suci daripada hadas, tak ada hadas besar, ada wuduk, dan tidak ada najis yang tak dimaafkan, tak ada darah, tak ada nanah, tak ada apa najis pun, sedang tampal itu sekadar yang dikendaki sahaja, luka, bahagian luka sahaja, tiadalah wajib qada. Yang terakhir itu baru selamat. Selamat tu yang lain selamat juga, cuma kena qada ajalah 2 kali sembahyang. Kalau macam tu baik tak payah sembahyang ustaz, 1 sampai 4 ni semua qada balik. Wajib sembahyang, wajib qada. Wajib sembahyang ketika tu. Hukum wajib sembahyang tu masih wajib lagi. Tapi kat hospital macam mana sembahyang? Cerita sembahyang kalau mazhab Syafi'i ni memang diberatkan, maksudnya bukan diberatkan tu dipaksa apa. Wajib. Selagi ada nyawa. Nanti ada babnya. Bab berdiri panjang dibahaskan lagi tak semua tadi. Hatta kalau mazhab kita lah Syafi'i, kalau dia tak boleh gerak seluruh badan sekalipun, tapi dia masih boleh berfikir, hati dia masih boleh berfikir, fikiran dia masih waras, wajib lagi sembahyang. Apa macam nak ambil sembahyang? Suruh orang lain. Suruh orang lain ambilkan sembahyang. Macam mana nak angkat apa semua? Tak payahlah angkat, pakailah spray apa kan. Spray bunga tu, janganlah yang siram tu. Spray tu, ataupun kalau tak nak macam tu, kain dibasahkan, ambilkan wuduk, muka, tangan. Macam pakcik pula isteri saya, dia lumpuh. Dia pakai kain, tapi syaratnya kain tu dah pakai sekali, dah mustakmal lainnya, perah, bilas dulu, kemudian air lain, tangan pula. Sekali 2 kali mungkin orang boleh tolong. Masuk kali keempat, dah lah bah, tak payahlah anak tu. Nak lah, orang sibuk lah, busy lah, dah tak boleh sembahyang tu dah lah. Kan? Tapi macam mana? Macam mana? Upah lah. Duit banyak kan? Alah, tolonglah ni apa, ambil lah duit ayah tu. Masuk apa nama ni, ayah bagi password Maybank to you. Selamat. Upah. Dah upah. Kalau apa orang tak nak tolong melainkan dibagi upah, wajib kita bagi upah. Nak cerita kewajipan kita sendiri, kita sembahyang tu. Tu sebab harta kena cari, anak yang soleh pun kena cari juga, maknanya kena usahakan. Baik. Sampai ketika dah tak boleh gerak pun satu badan, tapi hati boleh apa nama ni, ingat, boleh berfikir, wajib lagi sembahyang. Itu mazhab kita Syafi'i. Bukan kata pakai mata, pakai hati. Tapi beritahu dululah, ni papa nak sembahyang. Kau kejut-kejut aku tengah sembahyang, aku tak menjawab, kau ingat aku dah mati pula nanti. Jadi beritahu dulu, ni papa nak sembahyang 5 minit lah nanti. Oh ni kali mati betul. Alhamdulillah lah mati dalam sembahyang kan. Baik. Jadi apa nama ni, aksiden ke apa ke, hospital sekalipun wajib sembahyang. Ambil hospital macam mana ustaz? Ustaz dulu macam mana? Pengalaman saya pun agak susah juga. Ada ketika tak boleh nak gerak. Apa nama ni, susah lah. Bila saya try juga turun, senoning kepala. Dia baru dah lama sangat baring kan. Boleh pingsan. Mana nurse nak tolong, mana dia banyak kerja. Ya tak? Lagi apa nama ni, kalau macam tu tunggu dah stabil lah, baru boleh sembahyang kan. Istighfar aje lah, minta ampun. Pasal apa kita nak bergerak sendiri, duit tak ada nak upah nurse kan. Kalau ada upah pun, mana dia nak buat kerja.
dia nak buat kerja. Suruhlah ahli keluarga datang, ahli keluarga pun ada kerja lain. Dia tak kala itu istighfar. Tapi kalau andai katalah sakitnya ni memang tak ada harapan nak sembuh, contohnya sakitnya memang tak ada harapan nak sembuh, jadi kita nak nolong dia ambil air sembahyang pun, katalah kita anak nak nolong, kita pun busy kerja apa semua kan, ada nak tanggung nafkah, itu pun bergilir-gilir kan. Kalau boleh bergilir-gilir ambil air sembahyang tak apa. Kalau andai kata tak ada masa, busy betul, memang busy betul, katalah jawatan menteri lah konon kan, contoh lah yang busy kan, tak boleh nak jaga, contoh lah minta maaf lah. Jadi macam mana, itu ada satu pendapat daripada mazhab lain, pendapat dari mazhab lain, tapi ilmu ni tak boleh bagi kat semua orang, nanti disalahgunakan. Ini yang orang yang betul-betul memerlukan. Kita tak semua orang memerlukan duit, tidak. Ada ketika dia perlukan ilmu yang mahal. Dalam mazhab selain mazhab Syafi'i, iaitu mazhab Maliki, satu orang yang dah tak larat, dah tak mampu nak mengambil air sembahyang sendiri, dah tak mampu, kalau dia paksa juga, pingsan ke, jatuh ke apa ke, ataupun memang tak paksa pun dah tak boleh, tak kala tu jatuhlah, gugurlah kefarduan sembahyang. Itu mazhab Maliki. Itu kalau orang yang dah tak ada harapan nak sembuh ke apa kan, ataupun dia sedih, biasa dia dapat sembahyang, sakit tak dapat sembahyang, tak boleh nak ambil sembahyang sendiri apa semua, bisik kan. Itu pun biar orang yang belajar jugalah, yang sama-sama belajar kitab, yang faham pelajaran kitab. Kena orang yang tak biasa belajar kitab, engkau ni aku sakit, kau suruh aku tak sembahyang, aku nak sembahyang kau tak, payah juga. Ini kita nak beri kemudahan pada dia supaya dia tak berdosa. Kalau kena diri kita sendiri tak apa, kita boleh amalkan. Kalau orang lain tu kita nak sampaikan, tengok-tengok orang jugalah. Kalau takut jadi fitnah ke, yalah, bukan semua orang belajar. Kitab apa Ustaz? Kitab fiqh ala mazahib arba'ah. Disebutkan sebab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari segi tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, keempat-empat mazhab yang lain, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali pun menggunakan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah macam ni. Sebab dua-dua namanya mazhab. Dalam Islam ni, mazhab ni dua perkara. Mazhab dari segi akidah, kepercayaan, yang diterima dalam Islam hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dari segi fikih, mazhab fiqh ni termasuklah ibadat. Satu, ibadah, banyak ibadat, muamalat, ibadat penyembahan, muamalat, jual beli, munakahat, nikah kahwin, jenayat. Kita tak ada guna hukum hudud, kena belajar jenayat Ustaz. Wajib belajar, dari segi kewajipan belajar wajib. Alah, bukan kita laksanakan pun, dia ada perkara tertentu yang kita tak laksanakan, tapi kalau kena berlaku kita wajib buat. Contoh, kereta Myvi langgar akod, kalau dari segi hukum macam mana? Ini kita secara rambang je lah. Yang kita boleh agak membunuh tanpa niat lah, mati orang tu. Kecuali kalau dia pakai X50, insyaAllah. Ustaz promote. Taklah saya tengok iklan X50 tu kena langgar di tepi, tak ada apa-apa orangnya. NSC, NA
CCP benda lah kan. Ekor kena langgar, mati. Jadi perempuan tu dia tak ada niat nak membunuh. Tapi mati tak mati, jadi membunuh tanpa niat. Membunuh tanpa niat, dia kena bayar diat dari segi hukum jenayat. Contoh, kena bayar diat, denda kepada ahli keluarga dia, waris dia, 1000 ekor unta. Contoh, 1 ekor unta 8,000 contoh lah. Lembu pun sekarang 7,000, 6,000 lebih kan. Katalah 1 ekor unta 8,000 kali 1000, bukan 1000 ekor unta, 100 ekor unta. Jadi 800,000 ringgit bayar. Main ingat tu, nak dekat 1 juta tu. Baik, jenayat. Itu mati. Kalau kita langgar, accident sikit je, patah gigi orang tu, terlanggar kan. Dia jalan kaki, kita naik motor kan, contoh lah kan, terlanggar, patah gigi ke, patah itu, patah ni, ada diat dia, denda dia. Tak apalah awak, tak apalah. Ikut dia punya mangsa tu. Kalau mangsa tak apalah, alhamdulillah lah, selamat. Tapi kalau dia tuntut, dia pun tak tahu jenayat, mana nak tuntut. Mungkin kat dunia selamat lah, kat akhirat kena. Maka kat akhirat bukan duit minta. Kat akhirat minta pahala. Habis pahala 800,000 punya duit ganti dengan pahala tu, entah macam mana. Kalau RM1, satu pahala 800,000 pahala. Ada 800,000 pahala kita, tak ada pahala, dosa dia kena kat kita. Itu sebab memandu hati-hati. Ustaz ni nak kuliah apa ni? Kuliah agama ke kuliah jalan raya? Ya, sekali jalan, dia berkaitan juga. Berhati-hati di jalan raya. Ada papan tanda saya pernah tengok, tak tahulah betul ke tidak. Orang sen-sen kan, pandu laju maut menunggu. Ada tu okey lagi, pandu laju malaikat maut menunggu, ada tambah malaikat tu. Baik, sambung. Dari segi fikih yang diterima dalam Islam masa kini, iaitu 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Sebenarnya bukan 4 saja mazhab yang diterima. Ada, kalau tak silap saya, 7. Ada lagi 3. Tapi yang 4 ini ada kitabnya, bertulis, ada kitabnya. Yang 3 lagi ni sampai menyampai, mulut-mulut, tak ada kitabnya, tak bertulis. Yang berkitab pun tak belajar habis, lagi yang tak berkitab. Ni tak? Baik, jadi 4 ni yang diterima. Pasal apa? Ada kitabnya, ada bukti. Kemudian mazhab dari segi tasawuf. Mazhab tasawuf. Iaitu Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang lain pun ada juga, tapi saya tak tahulah berapa. Tapi yang berkitab ni, yang berkitab. Ya tak? Penting juga adab-adab. Salah satunya tasawuf, adab-adab lah. Adab daripada bangun tidur sampai tidur semula, kan? Contoh adab tidur. Ada yang mengatakan adab tidur ni 2 cara tidur. Satu, kalau sini kiblat, maka kepala sini, kaki macam ni. Cara pertama. Cara yang kedua, macam dalam kubur, miring ke kanan, kakinya macam ni. Tu kan. Sama ada nak lurus ke, nak bengkok ke, bolehlah dua-dua. Dalam kitab ini ada. Yang ini ni,
Imam Ghazali cakap macam ni ke? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syiarus Salikin, kitab apa nama ni, kitab tasawuf yang lain yang sealiran Imam Ghazali, tidur kalau nak yang macam ni bukan macam ni. Macam ni. Mana tangannya bawah sangat sini. Ini yang betul. Ni tapak kaki kena kiblat ni tak baik ni. Orang hajar ni. Cuba tapak kaki saya ngadap kat muka ustaz. Itu memang cek penyakit. Ustaz nak buat apa? Saya tak buat apa lah, tapi kau ngajar lah juga. Kan? Habis takkan kaki ngadap kiblat. Kan kita dah belajar, belum lagi. Belum masuk bab sembahyang. Bab lain dah masuk. Sembahyang, kalau sembahyang baring, dia dalam bab sembahyang berdiri. Apa rukun yang kedua atau ketiga tu berdiri. Jadi ada bab sembahyang baring. Macam mana kaifiat sembahyang baring? Tapak kaki menghadap kiblat walaupun depan Kaabah. Yang nak dihadap kiblat tu bukan tapak kakinya, muka. Senyumlah. Pasal ni betul. Ini tak senyum, salah. Muka dan juga dada. Ini yang nak dihadapkan kiblat. Macam mana baring muka hadap kiblat? Pakai bantal lah. Bantal ada ahli basi. Pakailah bantal yang tak ada ahli basi. Payah betul. Pakai. Jadi ngadaplah sikitlah tu, menghadaplah kiblat. Dalam sembahyang tu ibadat menyembah Allah Taala, disuruh tapak kaki nak kiblat. Apatah lagi tidur pun ibadat juga. Dan memang dalam kitab pun disuruh tapak kaki tu menghadap kiblat. Tapi ini kalau buat zaman sekarang, oi, kecoh. Satu tidur masjid lah kecoh. Dah lah tidur masjid, tidur surau, tapak kaki menghadap kiblat pula. Bagi double kecohnya. Baik. Jadi cerita mazhab tadi mazhab dari segi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab dari segi fikih empat ni kita boleh ikuti, tapi dengan syarat kita belajarlah. Kita belajar. Jadi kita kan mazhab Syafi'i ustaz kat Malaysia. Kita meraihkan juga mazhab yang lain. Andai kata ada ibadat tertentu yang kita tak dapat menjalani mengikut mazhab Syafi'i. Contoh yang kita dah biasa buat, tiap-tiap tahun buat. Tiap-tiap tahun ustaz? Iya. Melainkan awak tak buat lah. Apa dia? Zakat. Yang dah pergi haji, tawaf tu guna mazhab selain Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i, bersentuh lelaki perempuan walau tak bersyahwat batal sembahyang. Nak tawaf tu bukannya ada waktu-waktu. Ni pukul 8 sampai 9 perempuan tu perempuan dedai. Dah laki pula dedai kan, dah khunsa pula. Lepas tu bukan khunsa, bukan laki, bukan perempuan. Nak sebut doktor sebut bukan saya tak ada waktu macam tu. Jadi siapa sahaja yang nak tawaf. Jadi bercampur lagi perempuan. Jadi tersentuh batal sembahyang, tawaf wajib ada wuduk. Maka susah nak menjalani. Alah ustaz, nenek saya tersentuh nenek tak rasa apa-apa pun. Mazhab kita tak batal. Tak batal. Walau nenek, walau tak rasa apa. Tak. Mazhab lain pun mazhab apa lupalah, Hanafi ke Maliki. Hambali tersentuh kulit laki perempuan, kena belajar baliklah nanti. Sentuh kulit laki perempuan tanpa syahwat tak batal. Kalau sentuh bersyahwat batal juga. Tak? Ada ustaz, tersentuh kulit je boleh ada syahwat. Awak tak rasa, orang lain mungkin rasa, tak? Siapa ustaz? Tak tahulah, takkan nak mengaku. Baik. Itu satu buat haji. Zakat, mazhab kita Syafi'i wajib makanan ruji. Makanan ruji kita apa? Beras. Wajib zakat beras. Duit ikut mazhab
Hanafi. Mazhab Hanafi. Orang miskin sekarang mana nak beras? Ada orang miskin nak beras? Ni saya nak sedekah ni 1 lori beras. Beras 1 lori? Duit tak ada duit. Apa beras? Bukannya dia tak makan beras, makan. Kalau beras dia lebih suka duit. Pasal apa? Dia boleh pelbagaikan. Kalau bagi beras je, dia miskin, dapat beras, dia makan beras je lah, lauk tak ada. Kan? Jadi bagi duit. Maka kita, mazhab kita Syafi'i, makanan ruji. Tukar Hanafi. Bukan kita menafikan mazhab Syafi'i ni tak bagus. Tidak, kita yang susah nak menjalani. Kalau kita senang nak menjalani, orang yang nak menerima tu macam orang miskin tu kan, dia pula susah nak menerima kan, nak pelbagaikan. Jadi banyak perkara dalam kehidupan seharian kita terpaksa gunakan mazhab lain. Jadi begitu juga kalau dalam bab sembahyang ni tadi, kalau ada orang yang kesusahan, dia nak ambil wuduk sendiri dah tak boleh, maka mazhab Maliki dia dah tak wajib sembahyang. Kalau macam tu saya nak doalah supaya sakit, jadi tak payah sembahyang. Kau jangan. Sakit betul kau, susah hidup kau. Orang doa biar sihat, doa sakit. Dek kerana tak nak sembahyang pasal, jangan. Jadi mudah-mudahan cukuplah kadar ni masuk minit dah ni. Akan datang kita masuk menyapu khuf tu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.